Hi, Assalamualaikum. Okay, today I will discuss on the ROP or known as reorder point. Okay, kita dah belajar 3 model tadi. Model 1, model 2, model 3. Model ni untuk determine berapa banyak nak beli. What are the quantity to buy. Okay, ROP ni pula apakah takat ataupun limit dalam store yang you need to order. Okay, ROP ni dia dalam bentuk unit juga, dalam bentuk benda. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, contohnya kalau kita dekat dalam kereta kita ada tangki kan. So this indicator bila patut kita isi. Okay, so kalau full ni kita ready je, kita relax je driving. Okay, kita akan jadi problem bila it start masuk kuning ataupun merah. So it's indicator bila kita nak pergi stesen minyak isi minyak. ROP ni just indicator bila kita perlu order lagi, dekat berapa store. Kita pergi kat store, tengok ada berapa tinggal, kita dah kena start order. Kita tak boleh biar kosong baru order sebab it takes time to arrive. Okay, so dia perlu ada masa untuk supply hantar kat kita, because in real world dalam industry it's not 24 hours ataupun kita order 2 jam sampai. No, it gonna take you at least few days, atau sometimes supplier tu dia tak boleh nak hantar awal, kadang-kadang it take weeks. Okay, so you need to consider all that into the formula nanti. Okay, sebab apa? Kita tak nak sampai keputusan ataupun kita stop production because of tak ada barang dalam store, tak ada cukup barang mentah untuk proses. Itu kita takut. So kita kena tahu what is the reorder point. So dalam reorder point kita akan jumpa perkataan lead time. Lead time ni apa? Lead time ni adalah masa untuk menghantar barang tersebut. Okay, kita order berapa hari daripada order sampai arrive dekat kilang. What is the time it take? Is it days? Is it weeks? Kita kena tahu. Okay. Okay. Kita tengok dekat dalam example ni. This is the scenario sebenarnya. Why we need to do ROP. Okay. Q adalah model yang kita guna, tiga-tiga model tu. Okay, so kita dah ada kuantiti yang berapa kita nak order daripada calculation Q. For the example, kita dah kira Q kita dapat 500. So, bila kita dah tahu dalam store tu at least every time order nak order sebanyak 500. Okay, so kita akan pakai usage, maksudnya kita akan guna dalam line nanti, dalam production kita. Okay, usage rate. And then di sini ada lead time. Lead time ni kita dapat tahu supplier ni akan hantar 3 hari kemudian lepas kita order. Okay, so it's not orang kata call terus dapat. So dia kata it takes them 3 days to deliver. So lead time dia 3 days, kita kena tahu. So bila kita dah pakai barang yang dalam store tu, pakai. And bila kita nak order, dalam store tu berapa tinggal patut kita order. Tak boleh tinggalkan kosong sebab dia akan perlukan 3 hari nak sampai. So kita akan set satu reorder point. Okay, so maksud dia sampai takat reorder point ni, kat sini dalam this case kita dah kira 300. Kita dah kena start call, dah kena letak order. Berapa banyak nak order? 500. Okay, so bila dah pakai, kita dah sampai jejak almost ke this point iaitu 300. Dia akan mengeluarkan satu signal, indicator. Okay, contohnya macam sampai dekat 300 ni dia dah start keluar dekat sistem ataupun you dah alert. Okay, dah sampai kat dalam store ada 300 je tinggal. So you need to order. Okay, order terus 500. Okay, contohnya macam kita Ultraman kita tengok dekat dada dia ada signal ni. So bila dia dah nak habis, bila dia dah lemah sebelum dia mati, dia akan bagi indikator. Okay, cepat habiskan raksasa ni. So, same goes to ROP. ROP ni level mana yang paling sikit dalam store, dia dah kena start order. Sebab apa? Kalau dia order sampai tunggu 0, 3 hari kemudian baru sampai. So, apa jadi 3 hari ni? Production tak jalan sebab barang tak ada. So, bila dah sampai 300, straight call. Lepas tu, tunggulah 3 hari. Sampai tu kena produce lah juga kan? Okay, guna. Cukup je sampai hari ketiga, lori pun sampai. Okay, supplier hantar barang sebanyak 500. So, apa jadi? Naik balik stok, jadi 500. So, orang kata cycle ni pun datang balik. So, pakai. Bila dah sampai 300, make a call, order, tunggu 3 hari, lori sampai pun kita akan dapat naik balik stok kita. So, keputusan stok tu tak berlaku langsung. Okay. So, sebab tu penting ROP ni. Kita ingatkan Q ni dah penting. Tak. ROP ni penting sebab kita nak memastikan tak ada
berlakunya inventory kita 0. Sebab kalau 0, dia mengambil masa 3 hari nak barang sampai. So sebelum berlaku apa-apa, marilah kita make a precaution supaya kita order awal. By 3 days, kita dah dapat barang balik. Okay. Tapi kadang-kadang supplier ni janji 3, kadang-kadang dia datang hari ke-5. Oh, itu jadi masalah untuk kita. Sebab lagi 2 hari, kita barang dah habis dah. Sepatutnya dia dah hantar tapi dia tak hantar. So apa kita nak buat? Kita kena masukkan safety stock. Safety stock tu nanti kejap lagi kita cerita. Okay, kita tengok yang ROP pertama without safety stock. Maksud dia supplier you sangat tip top, setiap 3 hari yang dijanjikan dia akan hantar barang. Okay, yang tu kita nak. Okay, mana ROP punya formula? This one. ROP equal to D kecil, okay, darab LT. Okay, D kecil adalah demand rate. Selalunya demand daily, okay, ataupun known as per day demand, per week dan sebagainya. Lead time ni adalah masa, dalam bentuk masa. Adakah dia dalam hari, minggu, kita kena check. Okay? Sebab kita kena make sure demand rate ni sama dengan lead time punya unit, masa dia kira. Kalau dia guna kat sini, daily demand per day, maka lead time dia dalam day. Kalau dia guna demand rate per week, maka lead time dia kena dalam week. Okay? Sebab apa kita nak cross untuk dapatkan unit, berapa unit yang tinggal patut kita order. Okay. So macam mana nak cari D kecil? D kecil kita boleh cari pada annual demand. Kadang-kadang soalan bagi annual demand. And bagikan dengan number of working days in a year kalau dia minta days. Okay. It's look familiar. Kat mana pernah jumpa? Kita pernah jumpa formula ni dalam model kedua bila kita nak cari U kecil. Remember the usage rate? Kita akan cari daripada annual demand bagikan dengan number of days. Okay. So, bila dah jumpa D, LT selalu diberi, maka kita boleh cari ROP. Let's look at this question. Okay, dia kata 3,100 teacher will be sold in upcoming academic year. So, kita tahu that one is the annual demand. Okay. What is the reorder point? So, dia nak ROP. If the lead time ni kita tahu dah LT, 3 days. Assume that they are 260 business day per year. So, sekarang dia dah bagi 260. So, sekarang dalam ROP kita kena ada D kecil. Okay. So, daripada D kecil baru boleh kira ROP. So, annual demand. Okay. Bagi dengan 260 days. So, kita akan dapat 12 unit per day. Okay. Now, can you calculate ROP? Yes, you can. Sebab you dah ada D kecil. Lead time you ada. So, you put all the info here. Okay. 12 unit per day. Darab 3 days, okay, kita tahu yang ni days and then yang ni days, so kita boleh cancel off, so kita akan dapat 36 unit. Apa maksud dia? Maksud dia, t-shirt tu, kalau dalam store tu tinggal 36, you have to call and terus order. You jangan tinggalkan dia kosong. Sebab you akan ada keputusan stop nanti. Sebab apa? 3 hari baru sampai. So, when the inventory t-shirt dalam store tu tinggal 36, you have to call. Okay, so that is the orang kata why you need ROP. Okay, now let's look at the second example. Okay, so kat sini dia cerita pasal apa? Daily demand. Okay, daily demand means that dia dah bagi D kecil. Okay, demand per day. Kataan dia daily masuk per day. 300 and then every 24 days stock is counted and new order is placed. So, maksud setiap 24 hari dia akan order. We don't use the information. Okay. Sekarang kita actually lead time. Tak lead time. Okay. Kat sini dia kata 12 days for the knife to deliver. Yes. That's the lead time. So, 12 days it takes to deliver the knife. And then assume the company tak ada safety stock. Apakah ROP? Okay. So, ROP punya formula D times LT. So, masukkan D kecil. Dah siap ada. So, you don't have to calculate. And then times 12 days and then you dapat 3,600. So, what does it mean? It means that the knife in the inventory dah cecah 3,600 unit to order. Okay. Okay, now kita tengok kalau supplier tu ada masalah. Kadang-kadang dia janji 3 hari, kadang hari ke-4, ke-5, sometimes more than that. Dia tak dapat datang. Mungkin lori rosak dan sebagainya. So, kita kena simpan safety stock. Okay, safety stock ni orang kata buffer lah, just in case kalau dia tak datang yang dijanjikan, maka ROP kita punya formula akan ada pertambahan SS di belakang. Okay.
Okay, let's look at this question. Okay, kita baca dulu. Okay, the company is awarded business according to agreement. Company ni 120,000 unit plastik ni dia kena hantar ke Pulau 2. So, maksud dia kena produce. So, I think 120,000 ni agreement. So, agreement selalu per year. So, this one is D besar. Okay, sebelum tu kita baca soalan, kita akan guna ROP yang ada SS sebab kat sini dia ada perkataan safety stock need. Okay, so kita akan pakai ROP yang special sikit. So sekarang D besar dah dapat. Sekarang kita cari lead time. Dia tak lead time kat sini. Okay, 5 days. So maksud dia deliver order from supplier to KLB takes 5 days. So maksud dia that one is the lead time. Okay, lead time dah ada. Okay, sekarang ni kita nak kena cari ada apa-apa tak pasal working days dia. Okay, this one 40 week per year. Lemak dia tak bagi dalam hari. So don't worry. Dan kita baca apa lagi. Dia kata calculate ROP. Assume that safety stock needs to be kept for 2 days. Itu maksud dia. Kita check. Kita kejap lagi. So kita tengok dulu. Kita cari D kecil dulu. Okay. D kecil. Since dia tak bagi tahu dalam seminggu berapa hari dia kerja. Kita assume 5. Sebab kita kena jadikan dia daily demand. D kecil. Sebab apa lead time dalam days. Okay. So daily demand. So kita 120,000 bahagi 40 week. Nak jadikan hari, kita assume 5 hari seminggu. Okay, kalau you nak assume 7 hari seminggu, go on. Tapi you kena tulis kat situ, assume berapa. Okay, so kat sini jawapan dia can be, mungkin ada 2 ataupun 3. Let's say you kata nak 5 hari bekerja seminggu, you boleh assume. Kalau you nak cakap 7 pun boleh, sebab dia tak bagi. Okay, soalan sebelum ni dia bagi berapa hari dia bekerja. So, kita kira dapat 600 unit per day. Okay, now kita dah ada D, LT dah ada SS. So, sekarang kita tengok SS dia bagi dalam hari. SS sepatutnya adalah unit. So apa maksud dia? So kat sini dia cakap apa? Safety stock dia adalah 2 hari daily demand. D kecil kita dah tahu 600. So 2 hari. So 2 kali D kecil 600 dapat 1,200. So sekarang safety stock dah ada. So kita boleh masukkan dalam ROP ni. Maka jadi 600 darab 5 campur 1,200 dah kira kat sini. So we get 4,200. So apa maksud dia? So when the plastic parts in inventory dah sampai ke cecah 4,200, they have to order. Jangan tunggu lagi. Okay. And that's all untuk ROP. ROP ni very simple. Formula dia pun very simple. You kena baca soalan. Adakah safety stock involved atau tidak? Kalau tak, you pakai DLT saja. If dia kata ada safety stock involved, so you need to plus SS. Alright? So I hope you understand on the ROP.